Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk pembelajaran dari rumah. Okey, video kali ini kita nak sambung mata pelajaran bahasa Arab menggunakan buku teks bahasa Arab tahun 3. Okay, kita sambung pada pelajaran yang lepas. Okay, semua boleh buka muka surat 6, Sittatun, muka surat 6. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk pelajaran seterusnya pada hari ini kita akan belajar sanad durusu ma'an. Kita akan belajar bersama tentang mahakatul qiraah ataupun mahakatul istima' pada marhalah mendengar dan juga membaca dalam huruf shin. Huruf shin. Okey. Okey. Sebentar lagi ustaz akan baca dan semua akan dengar. Dengar perkataan yang ustaz baca dan sila lihat kedudukan huruf shin tersebut sama ada berada di awal kalimah au fi awsatiha ataupun berada di tengah-tengah, au fi akhiriha ataupun berada di akhir. Tiga kedudukan yang kita kena tengok. Yang pertama, sama ada huruf shin tersebut berada di awal ataupun fi awwali dalam bahasa Arab, au fi awsati ataupun di tengah, au fi akhiri ataupun pada akhir perkataan. Perkataan pertama, syajaratun. Maksud syajaratun ialah pokok. Syajaratun. Shinnya berada di fi awwali kalimah. Perkataan kedua, au fi kalimat tsani. Kalimah yang kedua ataupun perkataan yang kedua ialah syi'arun. Syi'arun bermaksud syiar, satu lambang kemegahan. Syiarun huruf shin berada di awal kalimah. Okey. Perkataan yang ketiga, syurtiyun. Huruf shin berada di awal kalimah juga. Syurtiyun bermaksud polis. Syurtiyun bermaksud polis. Okey, baiklah, perkataan yang keempat, syubbakun. Syubbakun bermaksud tingkap. Atau dalam gambar ni kita boleh nampak kaunter. Kaunter, tengok kaunter dia bertingkap. Kita boleh panggil kaunter juga, kaunter yang bertingkap kita boleh panggil syubbakun. Okey, syubbakun, perkataan syu berada fi awal kalimah. Syubbakun. Okey. Perkataan yang kelima, min syafatun. Okey, min syafatun bermaksud tuala.
Min syafah, tuala. Kita nak mandi semua pakai tuala. Jadi tuala kita nama dia min syafatun dalam bahasa Arab. Okey. Perhatikan pada huruf sya. Di manakah kedudukan huruf sya? Berada fi awsati kalimah. Fi awsatil kalimah. Berada di tengah-tengah kalimah. Di tengah-tengah perkataan. Okey, perkataan yang terakhir dalam gambar ni ialah jaishun. Jaishun bermaksud askar. Jaishun bermaksud askar, tentera, soldier. Okey, perhatikan perkataan, perhatikan huruf shun. Di manakah huruf shun? Berada di akhir kalimah. Fil akhir al-kalimah. Perhatikan ke 6 gambar tersebut. Kedudukan huruf shin ada yang berada di fi awal kalimah, atau fi awsatil kalimah, atau fi akhir kalimah. Baiklah. Baik. Sanuraddidu, ustaz akan ulang. Ustaz akan ulang fi hadhil kalimah, pada kalimah ni ke semua kalimah. Sila dengar elok-elok. Syajaratun, pokok. Syajaratun, pokok. Syiarun, syiar. Syurtiyun, polis. Syubbakun, tingkap. Min syafatun, tuala. Jaishun, askar. Okey, untuk seterusnya cuba perhatikan perkataan yang ada kotak biru di bawah tu. Perhatikan ada gambar otak kan? Ada gambar otak fi surah, ada gambar surah az-zih. Okey, tengok perkataan pertama di dalam kotak tu. Cuba dengar elok-elok. Di manakah kedudukan huruf shin tersebut? Sama ada di awal, di akhir, di tengah ataupun di akhir. Fil awal kalimah, atau fi awsatil kalimah, atau fi akhir kalimah. Perkataan yang pertama, syaritun. Al-kalimah syaritun, huruf sya fi awal kalimah. Al-kalimatu tsani mishmishun. Al-kalimah shun waqa'a fi akhir kalimah. Kalimatu tsalits shibun. Al-kalimah shibun hurufuhuma waqa'a fi. Kalimah yang ketiga ni, kalimah shibun, huruf shi berada di mana? Huruf shi berada waqa'a fi awwali kalimah wa awsatil kalimah. Huruf shi berada di awal kalimah dan juga berada di tengah-tengah kalimah. Okey, perkataan yang seterusnya, al-kalimatur rabi' syurfatun. Al-huruf syu fi kalimati syurfatun waqa'a fi awal kalimah. Huruf syu pada kalimah syurfatun berada di awal kalimah. Okey, Ustaz harapkan anak-anak sekalian dapat membezakan di antara huruf yang berada di awal, huruf yang berada di tengah dan huruf yang berada di akhir kalimah.
Huruf yang berada di awal kalimah kita boleh sebut fi awalil kalimah. Huruf yang berada di tengah-tengah kalimah kita boleh sebut fil awsatil kalimah, fi awsati kalimah, ataupun wasatiha, di tengah-tengah kalimah. Dan yang ketiga, huruf yang berada di akhir kalimah kita boleh sebut di dalam bahasa Arab ialah fi akhir kalimah, ataupun kita boleh sebut fi akhiriha, pada akhir kalimah. Muka surat sebelah. Okey, muka surat sebelah, muka surat 7. Iftah safhah sab'atun. Buka muka surat 7. Kita akan belajar mahakatul qiraah al-muqati' at-tawilah. Kita akan belajar pada mahal huruf shin ini pada perkara yang menunjukkan bacaan panjang ataupun tanda panjang. Ingat, bila tanda panjang ni kita tengok, kalau ada penambahan pada huruf shin tersebut, alif, waw ataupun ya, maka mahakatul qiraah bacaannya mestilah tawilah. Apa istilah tawilah? Tawilah ialah panjang. Tengok perkataan pertama, syaribun. Syaribun. Syaribun bermaksud misai. Okey, misai. Syaribun. Huruf shin mati dengan huruf alif pada awal kalimah. Syaribun mestilah dibaca dengan keadaan tawilah, panjang. Syaribun. Okey, tengok perkataan yang kedua yang tengah-tengah tu, nasyidun. Shin mati dengan huruf ya fi awsatil kalimah, pada tengah-tengah kalimah, perlu dibaca mahakatul qiraah dia ialah bacaan tawilah, panjang. Nasyidun, tak boleh baca nasyidun, tak boleh. Nasyidun. Okey, perkataan yang ketiga, tabshuratun. Okey, sebelum tu saya cakap nasyidun ialah nasyid, kumpulan nasyid. Nasyidun, nasyid, menyanyi, nasyidun. Okey, seterusnya ialah tabshuratun. Syu tersebut mahal qiraah dia ialah tawilah, panjang. Tabshuratun ialah kapo tulis. Cuba tengok di kotak yang bawah yang ada gambar kemah tu, belang-belang tu kan. Kita tengok yang warna kuning. Kat sini dia kata aqra'u wa umayyizu, baca dan bezakan sama ada mahal qiraah dia ataupun mahakatul qiraah dia, cara baca dia sama ada qasirah atau tawilah. Cuba bezakan. Okey, perkataan pertama syari'un dan syaritun. Perhatikan pada huruf shin. Syari'un mahakatul qiraah dia ialah tawilah, panjang. Syaritun, shin tersebut ataupun sya, hal qiraah dia, mahakatul qiraah dia dibaca dengan qasirah, pendek. Okey, perkataan seterusnya syura. Okey, mahal qiraah pada huruf shin ataupun pada huruf shin yang mati dengan huruf waw, syu, mahal qiraah dia ialah mahakatul tawilah, panjang. Okey, perkataan seterusnya syu'ubun. Syu tersebut mahal qiraah dia ialah mahakatul qiraah al-qasirah, pendek. Okey, perkataan yang seterusnya pada kotak yang terakhir, tabashiru. Shi tersebut mahal qiraah dia ataupun mahakatul qiraah dia ialah mahakatul qiraah al-tawilah, al-tawilah, itu panjang. Okey,
Berlawanan dengan perkataan sebelah dia, shimalun, shimalun. Perkataan shi tersebut mahal qiraah dia ataupun mahakatul qiraah dia ialah mahakatul qiraah al-qasirah, pendek. Okey. Boleh tak bezakan pelajaran yang sebelum ni? Kita baca tadi pada muka surat sittatun fi safhah sittatun, hakatul istima'. Kita istima', kita dengar perkataan huruf shin berada di awal, fi awwaliha atau fi awsatiha atau fi akhiriha. Huruf shin tersebut berada di awal, di tengah ataupun di akhir. Pada muka surat sab'atun yang ketujuh, muka surat ketujuh, kita pula mempelajari mahakatul qiraah, cara baca, tempat baca huruf shin tersebut sama ada panjang ataupun pendek. Mahakatul qiraah al-qasirah, pendek, ataupun mahakatul qiraah at-tawilah, bacaan yang panjang. Untuk seterusnya, iftah safhah thamaniyatun. Sila buka muka surat 8. Muka surat 8 kita tengok mahakatul qiraah al-muqati' as-sakinah atau musyaddadah. Mempelajari pada perkataan sakinah, mati ataupun sukun, dan mahakatul qiraah al-muqati' al-musyaddadah ataupun sabdu. Tengok perkataan yang pertama yang atas tu, mash'alun, mash'alun, mash'alun. Huruf shin tersebut pada mahal qiraah as-sakinah, mati, mash'alun. Okey. Perkataan yang bawah. Okey, mash'alun, sebelum tu mash'alun maksud obor. Bukan obor-obor. Kalau obor-obor yang ada dekat laut tu. Tapi kalau obor ialah yang orang selalu bawa sukan tu, yang ada api tu. Itulah obor. Okey, perkataan seterusnya ialah kasyafatun. Kasyafatun. Perhatikan pada huruf shin tersebut. Ini ialah mahakatul qiraah al-musyaddadah. Huruf yang bersabdu. Okey, huruf yang bersabdu ni kita kena ingat, bila huruf tu bersabdu bermakna asal huruf tersebut adalah dua huruf. Cuba tengok. Huruf yang diceraikan, kasyafatun. Huruf yang bersabdu, asal huruf dia ialah dua huruf. Huruf pertama berbaris sukun ataupun berbaris mati. Huruf yang kedua berbaris hidup, sama ada atas fathah, kasrah bawah, ataupun dhammah berbaris hadapan. Kasyafatun. Kasyafatun. Okey, kasyafatun maksud ialah pengakap. Okey. Kita sambung perkataan, kita sambung lagi bab yang bawah tu. Dia kata iqra'u wa ukawwinu, maknanya baca dan sambungkan. Cuba sambungkan perkataan di bawah. Okey, mishtun, mishtun, mishtun. Perkataan ni cerai, tapi kalau disambung jadi macam mana perkataan dia? Mishtun. Okey, seterusnya mishun, mishun. Mim dan shin boleh bersambung, mim dan shin pun boleh bersambung. Maknanya empat huruf boleh bersambung. Mishun. Yang seterusnya murashshatu, murashshahun, murashshahun. Murashshahun. Shin yang pertama berbaris rash tu shin pertama berbaris mati. Ingat bila bertemu dua huruf, satu hurufnya mati dan satu hurufnya berbaris, maka huruf tersebut boleh dijadikan satu dan diletak baris sabdu ataupun baris syaddah, musyaddadah. Jadi murashshahun. Okey, yang seterusnya rasyashun, rasyashun. Tengok, perhatikan pada huruf shin tersebut. Rash, shin pertama berbaris sukun, berbaris mati. Shin yang kedua berbaris atas. Maka shin tersebut boleh digabungkan menjadi satu huruf shin dan dibariskan dengan baris mati. Jadi rasyashun, rasyashun. Okey, selesai untuk pelajaran kita pada hari ini.
ingat kita semak balik. Yang pertama kita mempelajari tentang kedudukan huruf shin tersebut, sama ada fi awal kalimah atau fi awsatil kalimah atau fi akhir kalimah. Okey. Dan shin yang berbaris atas, bawah, depan, baris fathah, kasrah dan dhammah, sya, shi, shu. Pelajaran yang kedua muka surat 8, muka surat 7 ialah mahakatul qiraah al-muqatta'ah tawilah atau qasirah, bacaan pendek ataupun panjang. Okay, pelajaran yang ketiga fi safhah 8, pada muka surat 8, mahal qiraah, mahakatul qiraah al-muqatta'ah as-sakinah wal musyaddadah. Pada perkataan, kita mempelajari perkataan yang berbaris sakinah atau sukun, berbaris mati, dan juga berbaris musyaddadah, sabdu. Okey, selesai. Muka surat fi safhah 9 wa 10, muka surat 9 dan 10. Ini adalah sebagai ulang kaji pelajaran yang lepas. Kita boleh tengok balik cara menulis huruf shin, yang berada di awal, yang berada di tengah, yang berada di akhir kalimah. Boleh tengok di situ. Okey, selesai ni. Kalau dah faham, okey, untuk aktiviti. Okey, kalau hari tu kita dah buat daripada muka surat pertama sampai muka surat ke 6. Silap, muka surat ke-5. Okey, hari ni, untuk pelajaran yang hari ni, sila sambung aktiviti di dalam buku aktiviti bahasa Arab ni tahun 3. Okey, muka surat daripada muka surat 6, muka surat 7, muka surat 8, muka surat 9, muka surat 10. Daripada muka surat 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Boleh buat latihan untuk esok. Esok boleh buat latihan. Esok tak ada kelas kan, boleh buat latihan. Kalau tak faham, boleh suruh ibu atau ayah tanya kat ustaz, ya. Kalau tak faham juga, boleh ulang balik video ni. Okey, kita tutup kita punya pembelajaran pada hari ini dengan membaca tasbih al-kifarah dan surah al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.